Ya, untuk segmen Raudah Hati hari ini, untuk pertemuan kita di hari Sabtu ini, kita akan memperkatakan mengenai dengan strategi menjaga kesejahteraan diri kita ni. Kita bersama dengan tamu kita. Betul, berada di sisi kiri Hani, Yang Mulia Puan Sofia Rizan, Sofia Wani binti Abdul Ghani, merupakan pegawai konselor bersama kita pagi ini ya. Assalamualaikum Puan Sofia. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sihat pagi ini ya? Alhamdulillah. Kita berdua apa khabar? Alhamdulillah. Dalam keadaan sihat juga pagi ini. Sejahtera ya? Sejahtera. Strategi menjaga kesejahteraan diri itu tajuk yang kita ketengahkan untuk hari ini. Jadi awal mula perbincangan kita ingin serahkan kepada Hani dahulu untuk bersama dengan tetamu kita. Silakan. Ya, mengenai dengan topik hari ini, kesejahteraan diri. Jadi mungkin Puan boleh menguraikan kenapa kesejahteraan diri ini amat penting untuk kita ni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada semua. Terima kasih dulu saya ingin ucapkan kepada pihak Rampai Pagi kerana berkesudian untuk menjemput saya sekali lagi ke segmen Raudah Hati. Dan sebelum Tani masuk kepada perbincangan topik kita ni pada pagi ini, iaitu strategi menjaga kesejahteraan diri, saya ingin bertanya dengan Tuan Wali dan Puan Hani. Ada satu soalan lah saya ingin tanyakan. Biasanya apa yang Tuan dan Puan buat untuk menjaga kesejahteraan diri? Kalau saya sendiri menjaga kesihatan, menjaga ekonomi, dan satu lagi menjaga ibadah lah. Melakukan perkara basic. Contohnya sudah makan ke belum saya hariannya. Kadang-kadang itulah kenapa kita ni cranky, hangry. Dan selain itu pernafasan juga rasanya, breathing techniques antara yang saya amalkan. Terima kasih ya kerana di atas perkongsiannya. Kerana saya ingin bertanya, ingin mengetahuilah dulu sejauh mana kefahaman bis kita berdua mengenai dengan perkara topik yang akan disampaikan ya. Dan saya ingin dulu mengongsikan definisi kesejahteraan atau wellness dalam bahasa Inggerisnya mengikut konteks pada kita ni topik pada pagiannya. Menurut Global Wellness Institute, wellness di sini atau kesejahteraan adalah usaha berterusan dalam perbuatan, pilihan dan gaya hidup yang membawa kepada keadaan kesihatan holistik. Jadinya di sini kesejahteraan diri bermaksud tanggungjawab setiap individu dalam mencapai kehidupan yang seimbang. Balance tu maksudnya. Dan ia juga merujuk kepada usaha kita ni dalam memberi ketumpuan kepada langkah pencegahan untuk meningkatkan kesihatan dan kesejahteraan secara menyeluruh. Dan apabila kesejahteraan diri seorang individu itu menjaga kesejahteraan dirinya, banyak impak yang tidak diinginkan boleh berlaku, seperti ia boleh menjejaskan produktivitinya, hubungannya dengan orang lain dan kualiti kehidupan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, dua nikmat yang sering dilupakan oleh kebanyakan manusia adalah kesihatan dan waktu lapang. Hadis riwayat Bukhari. Sesungguhnya daripada hadis tadi menyatakan banyak nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita ni. Terkadang kita ni lupa bahawa nikmat itu boleh membuatkan kita ni bahagia, kita ni senang, atau mungkin ia boleh melalaikan juga jika nikmat-nikmat tersebut tidak dimanfaatkan dengan baik. Jadinya kita ni sebagai manusia perlu menghargai nikmat-nikmat tersebut dengan cara yang memberi kebaikan. Ya. Jadi itu adalah hadis yang telah pun dikongsikan seperti tadi. Kita paparkan di kaca TV dan skrin habis kita, dua nikmat yang sering dilupakan oleh kebanyakan manusia adalah kesihatan dan waktu lapang. Hadis riwayat Bukhari. Apa strategi menurut Puan yang dapat digunakan untuk menjaga kesejahteraan diri ini? Okey, terima kasih Tuan. Benarnya terdapat pelbagai kaedah ataupun strategi yang boleh digunakan dalam menjaga kesejahteraan diri. Hari ini saya akan mengongsikan satu, iaitu kaedah yang dipanggil Wheel of Wellness ataupun dalam bahasa Melayunya roda kesejahteraan. Okay. Secara ringkasnya, Wheel of Wellness ini atau roda kesejahteraan diperkenalkan oleh
ahli psikologi kaunseling iaitu Jane Myers, Tom Sweeney dan Melvin Whitmer pada awal tahun 1990-an. Dan kaedah ini telah dikembangkan dan dikemaskini hingga menjadi 8 dimensi pada masa kini ya. Dan bis kita penonton di rumah boleh melihat di kaca skrin televisyen 8 dimensi yang telah saya nyatakan tadi, dan saya akan nyatakan satu persatu iaitu yang pertama adalah physical, yang kedua adalah emotional, yang ketiga adalah intellectual, yang keempat adalah spiritual, kelima adalah social, keenam adalah occupational, seterusnya environmental, dan ke-8 financial. Saya faham dalam skrin itu, dan apa yang saya terangkan adalah dalam bahasa Inggeris. Jadinya selepas ini saya akan menerangkan secara ringkas setiap dimensi itu berserta contoh-contoh yang bersesuaian. Okey. Yang dimensi saya katakan ada 8 dimensi roda kesejahteraan ataupun wheel of wellness. Yang pertama adalah physical, artinya menjaga diri melalui amalan gaya hidup sihat. Antara perkara yang Tani boleh buat untuk menjaga kesejahteraan fizikal Tani adalah dengan bersenam, sekurang-kurangnya 30 minit sehari. Dan Tani boleh amalkan permakanan seimbang seperti ada tentu permakanan yang telah disyorkan, berapa karbohidrat Tani perlu, protein Tani berbanyak dan sebagainya. Dan juga untuk Tani menjaga kesejahteraan fizikal Tani, Tani boleh, ini penting nih, tidur mencukupi. Tani perlu dapatkan tidur mencukupi itu 7 ke 8 jam. Dan yang kedua, dimensi kedua iaitu emosi ataupun emotional yang seperti yang tertera di kaca televisyen besar ni, berarti mengurus tekanan dan emosi diri. Dan antara perkara yang boleh dilakukan adalah meluah perasaan secara sihat. Itu kepada orang yang dapat dipercaya. Ini penting orang yang dapat dipercaya ni, seperti ahli keluarga. Tapi ada kalanya ada orang kurang selesa dengan ahli keluarga ataupun rakan-rakan. Jadinya diorang boleh berkongsi dengan ahli profesional kesihatan mental seperti kaunselor. Dan yang ketiga itu intellectual, artinya mengembangkan minda melalui pembelajaran dan kreativiti serta mampu menyesuaikan diri dengan perubahan. Antara perkara yang boleh dibuat adalah dengan membaca, either kita membaca buku kah, membaca artikel ilmiah kah, ataupun mencuba hobi kreatif seperti menulis atau melukis. Dan yang keempat adalah kerohanian ataupun tadi saya nyatakan spiritual, berarti mencapai makna, nilai dan tujuan hidup. Sebagai contoh, apa yang boleh dibuat untuk menjaga kesejahteraan kerohanian kita ni boleh menunaikan ibadah seperti solat dan membaca Al-Quran, muhasabah diri dan berbuat baik kepada orang sekeliling. Dan yang kelima adalah social, yang bermaksud mempunyai sokongan serta hubungan yang sihat bersama orang sekeliling seperti ahli keluarga Tani, rakan-rakan dan sebagainya. Dan apa yang Tani boleh buat untuk menjaga kesejahteraan sosial tadi adalah dengan meluangkan masa dengan berturangan ya. Dan keenam adalah kerjaya ataupun occupational, iaitu bermaksud mencapai kepuasan, keseimbangan dan rasa bangga dengan kerjaya atau peranan seorang individu ni dalam kehidupannya. Antara apa yang dapat dibuat adalah untuk menetapkan matlamat kerjaya atau mencari peluang pembangunan diri melalui latihan atau kursus. Kalau latihan dan kursus ini macam-macam ya, boleh dibuat secara face to face kah ataupun secara online ataupun dalam talian, ni macam-macam kan sekarang ni. Dan yang ketujuh itu persekitaran ataupun environmental. Berarti menjaga ruang sekeliling agar selamat, bersih dan menyokong kesejahteraan.
di sini contoh yang saya berikan adalah seperti menjaga kebersihan rumah dan tempat kerja dan mengamalkan kitar semula. Dan yang terakhir sekali, kewangan ataupun financial. Di sana ia bermaksud mengurus kewangan dengan bijak untuk kestabilan masa depan. Dan apa yang kita ni boleh buat untuk menjaga kesejahteraan kewangan tani adalah seperti merancang bajet bulanan. Contoh, kalau pendapatan tani sekian-sekian, berapa yang ingin kita belanjakan untuk barang-barang dapur rumah, berapa yang ingin kita belanjakan untuk keluarga dan sebagainya. Dan turut saya berikan contoh adalah menyimpan sebahagian daripada pendapatan. Tak semata penting sangat untuk tani sentiasa menabung untuk masa hadapan. Dan juga untuk mengelakkan hutang yang tidak perlu. Memanglah dalam kehidupan ini ada kalanya tadi perlu berhutang tu kalau akan membeli kereta membuat rumah dan sebagainya. Tapi perlu tadi bijak menilai adakah itu satu keperluan ataupun satu keinginan sahaja. Dan apabila tani melihat balik semula roda kesejahteraan tadi itu, benarnya 8 dimensi itu ia berkaitan antara satu sama lain. Walaupun ia nampak satu dimensi fizikal, satu dimensi kesejahteraan dan sebagainya, ia benarnya berkaitan. Maksud saya di sini contoh, kalau dari aspek dimensi fizikal, tani bersenam tani bersenam secara konsisten, dan apabila tani bersenam, badan tani akan menjadi lebih bertenaga. Dan pada masa yang sama, waktu tani bersenam itu hormon-hormon happy hormones ataupun hormon gembira seperti endorfin akan meningkat dalam badan kita ni apabila tani bersenam. Dan hormon endorfin ini dikenali kerana ia membantu mengurangkan tekanan dan membuatkan emosi kita ni lebih stabil. Jadinya dengan menjaga kesejahteraan fizikal tani, dalam masa sama juga tani benarnya menjaga kesejahteraan emosi kita ni. Okey, itu satu contoh dari aspek dimensi fizikal dan dimensi emosi. Dan seterusnya ada lagi satu contoh yang ingin saya kongsikan, itu apabila tani menguruskan kewangan dengan bijak. Jadi tani fokus kepada dimensi kewangan tu, seperti saya katakan tadi. Dan apabila tani pandai menguruskan kewangan tani, beban hutang itu dapat dikurangkan, beban hutang yang tidak diperlukan, sepertinya saya nyatakan tadi. Dan apabila beban ini kurang, kita akan rasa lebih tenang dan juga dapat menikmati masa bersama keluarga tani dan rakan-rakan tanpa tani orang luar tertekan memikirkan hutangku cemani, banyakkan ku fikirkan dan aku dapat bersama keluarga aku ni. Dia dapat tertekan. So jadinya kalau seperti saya katakan, apabila tani ia berhubung kaitkan tu, tani dapat mengawal dimensi kesejahteraan itu. Dimensi sosial tani itu meluangkan masa bersama ahli keluarga dan kawan, dapat dijaga juga, dan juga dimensi emosi itu juga dapat dijaga. Jadinya ia menunjukkan bahawa setiap dimensi dalam roda kesejahteraan itu tadi yang dipaparkan tadi itu, yang 8 roda tu bulatan itu, ia saling mempengaruhi antara satu sama lain. Dengan memberi perhatian kepada satu dimensi, tani sebenarnya turut menjaga dimensi yang lain untuk tani mencapai keseimbangan hidup yang lebih menyeluruh. Ya, cukup menyeluruh wheel of wellness ataupun roda kesejahteraan yang telah pun Puan huraikan sebentar tadi. Bagaimana pula dari segi siapa yang dapat menggunakan strategi ini? Roda kesejahteraan ini boleh digunakan oleh semua orang tanpa mengira umurnya atau latar belakang. Jadinya penting untuk difahami bahawa walaupun kaedahnya penting difahami bahawa ini satu panduan lah saja untuk orang ramai dan kerana roda kesejahteraan ini sangat fleksibel dan boleh disesuaikan mengikut situasi atau keperluan
individu tersebut. Misalnya kalau sekiranya para pelajar ingin menggunakan roda kesejahteraan ini, mereka boleh saya menukar dimensi kerjaya itu ke konteks persekolahan, seperti pencapaian bidang akademik atau ataupun aktiviti kokurikulum. Dan sama juga dimensi kerjaya itu pun boleh diubah sebenarnya mengikut peranan atau tanggungjawab lain yang individu tersebut pikul, seperti menguruskan keluarga, menguruskan rumah tangga, ataupun ia punya tanggungjawab dalam aktiviti kesukarelawan yang diikutnya. Menurut Puan, bila masa terbaik untuk menggunakan strategi ini? Strategi ini boleh digunakan pada bila-bila masa saja, sama ada dalam kehidupan seharian tani, ataupun ketika tani menghadapi cabaran, atau semasa menetapkan matlamat jangka panjang. Jadinya sini apabila saya bercakap mengenai dengan matlamat jangka panjang ini, tani pun sudah berada di hujung tahun ya, Disember. So biasanya bulan Disember ni apa yang biasanya tadi dengar? Siajam. Siajam. Azam baru. Siajam. Apatah 2025 refleksilah sikit. Ya, dan tadi kan sibuk memikirkan biasa tu Disember ni apa Zambar kuah, apa New Year resolution kuah. Dan kalau saya boleh bertanya tuan dan puan, adakah bis kita berdua sudah menetapkan azam baru? Ini yang belum lagi saya tetapkan. Belum belum. Masih lagi fikir. Masih lagi dalam nota tu, dalam draft. Okey, masih mencari si ajaman ni lah yang tuan katakan tadi ya. Okey, jadinya strategi ini boleh digunakan untuk membantu kita ni menetapkan azam baru kita ni untuk membuat pembaikan yang ingin kita buat untuk tahun depan. Tapi biasanya juga bila masuk tahun baru ni tani memang semangatnya. Semangat menetapkan azam baru Cuma apabila bulan itu berganti dari bulan Januari bulan Februari dan seterusnya, azam itu pun pelan-pelan ia akan dilupakan. Dan jadinya hilang tas ajam tadi ya. Dan jadinya roda kesejahteraan ini boleh menjadi ingatan tani berterusan untuk tani, menjadi panduan tani untuk tani gunakan untuk menilai semula keseimbangan hidup kita ni setiap hari. Cukup menarik sekali Puan. Dan seterusnya Puan, mungkin dapat dikongsikan, manakala masa juga agak terhad, kata-kata terakhir dari segi topik kita ni hari ini mengenai dan strategi menjaga kesejahteraan diri. Mungkin nasihat untuk para penonton. Seperti dinyatakan tadi, roda kesejahteraan ini adalah untuk mendapatkan keseimbangan dalam kehidupan. Tapi bukannya untuk kesempurnaan Apa maksud saya kesempurnaan itu? Kerana setiap dimensi ini akan sentiasa berubah-ubah. Dan tani perlu menyesuaikannya dari semasa ke semasa mengikut keadaan tani. Jadinya kesejahteraan diri ini perlu dilihat sebagai usaha berterusan setiap individu untuk mengekalkan keseimbangan hidup. Dan saya ingin berkongsi satu surah Ar-Ra'd ayat ke-11. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan apa yang ada pada suatu kaum sehinggalah mereka mengubah keadaan apa yang ada pada diri mereka sendiri. Jadinya daripada ayat yang tadi itu yang tertera di kaca skrin bis kita, ia mengingatkan kita ni bahawa perubahan hidup bermula dengan usaha diri sendiri. Bila kita ni mula menjaga kesejahteraan diri walaupun sedikit, kita ni sedang membuka ruang untuk kehidupan yang lebih tenang, lebih sihat dan lebih bermakna. Dan penggunaan Wheel of Wellness ini atau roda kesejahteraan yang telah diterangkan adalah langkah awal untuk mencapai kesejahteraan diri yang seimbang dan berkualiti. Dan andai kata ada warga perkhidmatan awam yang ingin mendapatkan sokongan tambahan, mereka boleh menghubungi bahagian perkhidmatan kaunseling di alamat yang akan tertera di skrin kaca bis kita seperti bis kita boleh cek Facebook kami, follow Facebook kami, Instagram kami, email kami di counsellingjpa@psd.gov.pn, hubungi kami di talian 2382 469 ataupun 2383 470, follow kami di Instagram counselling_JPA. Baik, cukup bernilai perkongsian Puan pada hari ini. Jadi kita ni boleh meneliti sendiri bagaimana dengan keadaan kesejahteraan kita ni menurut Wheel of Wellness. Sebentar tadi kata Puan tadi tidak semestinya perfect. Tetapi ini adalah cara untuk membantu kita ni menjaga kesejahteraan kita ni secara holistik. Betul sekali Ribuan. Terima kasih Tuan Sofia dengan perkongsian yang bernas pagi ini
Mudah-mudahan ada kesempatan lagi nanti untuk kita ni bersama dengan perkongsian topik yang lain pula. Assalamualaikum Puan Sofia. Waalaikumsalam. Terima kasih.